Thailand adalah sebuah negara yang sinonim dengan kekacauan politik dan protes jalanan. Pada 24 Jun 2021, golongan rakyat pro-demokrasi memulakan perhimpunan anti kerajaan di Bangkok yang juga hari ulang tahun ke-89 kejatuhan sistem monarki mutlak kepada sistem raja berperlembagaan atau dikenali sebagai Revolusi 1932 di Thailand. Bandar Bangkok dipenuhi dengan ribuan penunjuk perasaan walaupun Thailand sedang diancam gelombang ketiga pandemik COVID-19 bermula April 2021 dengan varian virus Delta yang menyebabkan sistem kesihatan semakin tenat. Penunjuk perasaan memenuhi jalan-jalan di mana terletaknya Monumen Demokrasi menghala kebangunan Parlimen di Bangkok kerana marah dengan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang memegang tampuk pemerintahan sejak tahun 2014. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa rakyat Thailand protes terhadap kerajaan dan raja. Teruskan menonton. Thailand dan gelombang ketiga COVID-19. Pada ketika ini, Thailand seperti juga negara-negara lain di Asia Tenggara sedang menghadapi peningkatan kes mendadak sejak bulan April 2021 disebabkan varian Delta COVID-19. Sejak gelombang ketiga melanda, lebih 440,000 jumlah kes dilaporkan dan lebih 3,600 jumlah kematian dengan majoritinya di Bandar Bangkok. Pakar kesihatan menyatakan situasi di Bangkok hanya menunggu masa untuk menjadi tidak terkawal dengan kebanyakan katil untuk pesakit COVID-19 di hospital besar seperti di Ramatibodi dan Chulalongkorn sudah penuh. Pesakit yang tidak mempunyai simptom juga diminta pulang menjalani kuarantin di rumah masing-masing. Ini menyebabkan ramai rakyat yang marah kerana terdapat banyak kes kematian berlaku di rumah. Revolusi 1932 atau Coup d'etat 1932 di Thailand. Pada 24 Jun 1932, satu rampasan kuasa atau coup d'etat berlaku di Thailand di mana sistem monarki mutlak digulingkan dan diganti dengan sistem demokrasi berperlembagaan dengan mengekalkan raja sebagai ketua negara. Kesinambungan waris pemerintahan Raja Thailand tetap berterusan sehingga masa kini. Sebelum itu, pada tahun 1920-an, kegagalan golongan aristokrat memacu perkembangan ekonomi Siam menyebabkan golongan intelek berfahaman liberal iaitu pelajar-pelajar dari universiti di barat mula mencuburi bidang politik. Mereka mahu melakukan pembaharuan kerana menganggap sistem raja mutlak sudah tidak berfungsi dengan baik. Sikap boros dan kelemahan pentadbiran monarki ketika itu juga menyebabkan rakyat tidak puas hati. Gerakan demokrasi diketuai oleh seorang pelajar yang melanjutkan pelajaran di Paris bernama Pridi Panomyom. Beliau bergabung dengan Pibul Songram iaitu anggota tentera yang juga menyambung pelajaran di Paris dan menubuhkan Parti Rakyat People's Party. Mereka melancarkan revolusi dan berjaya menggulingkan Raja Prajadipok, seterusnya menamatkan sistem monarki mutlak di Thailand. Sudah menjadi suatu yang tidak dapat dielakkan dalam parti politik Thailand di mana kerajaan yang dibentuk banyak bergantung kepada sokongan tentera. Tanpa sokongan birokrat tentera, kerajaan tidak akan bertahan lama menyebabkan rakyat sudah muak dan menuntut demokrasi sebenar dijalankan. Sejak kudeta 1932, terdapat banyak kudeta yang dilakukan oleh pihak tentera untuk mengambil alih pemerintahan. Namun keseluruhan aksi kudeta yang telah berlaku, institusi raja kekal utuh tanpa diusik oleh pihak tentera. Hal ini menjelaskan lagi terdapat hubungan rapat pihak tentera dan institusi raja Thailand. Protes terbaru di Thailand. Protes besar-besaran yang bermula di Bangkok pada 24 Jun yang lalu dengan sokongan majoriti oleh golongan muda yang juga aktif di media sosial. Golongan ini iaitu generasi Z dilihat menganjurkan demonstrasi. Protes ini sudah bermula kira-kira setahun yang lalu oleh pihak pro-demokrasi yang kemudian terhenti seketika dengan pandemik COVID-19 dan terdapat para pelajar yang turut dipenjarakan. Mereka menggunakan simbol 3 jari bagi menuntut pembaharuan dalam pentadbiran negara dilaksanakan. Kali ini, penunjuk perasaan mula berkumpul di depan Monumen Demokrasi dan jalan-jalan menghala kebangunan Parlimen. Rakyat dilihat amat marah terhadap kerajaan yang dianggap gagal menguruskan pandemik COVID-19 sehingga mengakibatkan ramai terkorban. Patung-patung berbentuk mayat dibakar mewakili mereka yang kehilangan nyawa. Selain turun di jalanan, terdapat juga penunjuk perasaan yang memandu kenderaan masing-masing bagi mengurangkan risiko penyebaran virus. Pada 18 Julai, para penunjuk perasaan cuba merempuh masuk ke dalam bangunan pejabat Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Ini menyebabkan keadaan menjadi lebih huru-hara dengan pihak polis menggunakan gas pembenih mata, peluru getah dan meriam air untuk meleraikan perusuh. Beberapa orang telah ditahan kerana menyerang anggota polis dan terdapat wartawan yang cedera. Tuntutan penunjuk perasaan. Tuntutan yang dibuat adalah supaya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha meletakkan jawatan kerana gagal memimpin negara dengan baik.
Jeneral Prayut Chan-o-cha adalah bekas ketua tentera Thailand yang merampas kuasa semasa pilihan raya umum 2014 sedang berlangsung selepas Yingluck Shinawatra membubarkan Dewan Rakyat. Sejak itu, Thailand telah diletakkan di bawah undang-undang tentera yang dilihat sebagai alat untuk menjaga kepentingan ahli politik sahaja. Ramai yang menuntut supaya Prayut berhenti berkuasa dan memulakan kembali pimpinan kerajaan yang sebelum ini diambil secara tidak sah. Sistem monarki yang dilihat menindas rakyat. Undang-undang Lèse Majesté yang sangat tegas di Thailand, di mana rakyat yang mengkritik atau menghina institusi raja akan dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Pada waktu ini, rakyat sangat marah terhadap Raja Maha Vajiralongkorn yang dianggap sangat boros dan membazirkan wang di saat negara menghadapi krisis ekonomi. Tuntutan lain dibuat oleh para pelajar universiti ialah menggugurkan semua imuniti undang-undang dinikmati oleh raja, selain membebaskan tahanan yang melakukan kesalahan di bawah undang-undang menghina raja dan membuat pembahagian jelas antara aset peribadi raja dengan harta kerajaan. Lebih banyak vaksin dari luar dibawa masuk segera. Dengan populasi hampir 70 juta orang, Thailand perlu menyuntik 70% penduduknya atau 50 juta orang untuk mencapai imuniti kelompok. Thailand memulakan program vaksinasi pada 28 Februari 2021 bermula dengan petugas perubatan menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Thailand banyak bergantung kepada AstraZeneca untuk bekalan vaksin dan dianggar memperolehi 61 juta dos dari syarikat Siam Bioscience yang juga dimiliki oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Pembelian vaksin dari syarikat milik Raja Thailand ini juga dianggap tidak telus. Pelaksanaan vaksinasi Thailand lebih perlahan berbanding beberapa negara jiran di ASEAN. Keadaan ini menyebabkan ada individu yang memilih untuk terbang ke luar negara untuk mengambil suntikan vaksin sendiri. Data menunjukkan ketika ini, kira-kira 14 juta rakyat Thailand lengkap divaksin merangkumi 10.3% populasi. Penunjuk perasaan juga mahukan lebih banyak vaksin luar seperti Pfizer atau Moderna dibawa masuk. Ini kerana ramai yang sudah tidak yakin dengan keberkesanan vaksin dari China iaitu Sinovac untuk melawan varian Delta. Rakyat sudah kecewa dengan cara kerajaan mengawal pandemik COVID-19 dan menguruskan program pemvaksinan. Walaupun syarikat Siam Bioscience sendiri menjadi pengeluar vaksin AstraZeneca, akan tetapi mempunyai masalah seperti bekalan yang tertangguh dan sudah 50% di belakang sasaran pengeluaran. Kesimpulannya, Thailand sendiri pernah berjaya mengawal kes COVID-19 dengan cemerlang dengan rekod 100 hari tanpa jangkitan tempatan kerana penutupan sepadan negara. Namun penularan kes hari ini sudah tidak terkawal dengan jumlah kes merekodkan angka tertinggi saban hari dan Bandar Bangkok menjadi titik pusat penularan varian Delta. Namun ribuan penunjuk perasaan tetap membanjiri jalanan bagi menuntut pelbagai perubahan dibuat kerajaan. Ini kerana rakyat yang sangat marah dengan cara kerajaan yang dianggap tidak telus dan salah urus tadbir pihak pemimpin menyebabkan ramai terkorban akibat pandemik COVID-19. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.